Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 104 dan antara paparan utama. Adakah bantras politik wang hanya cakap-cakap politik? Kerajaan jangan mungkir janji bentang RUU MP lompat. Sedikit pencuri berpakaian segak jangan sampai jadi endemik. UMNO tak mengaku terbabit kerja tebuk atap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelakar sungguh apabila Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyeru kerajaan menyegerakan pembentangan Akta Pendanaan Politik bagi memastikan sumber keuangan parti dilaporkan secara telus kepada rakyat. Katanya undang-undang tersebut dapat memastikan tiada sebarang unsur rasuah mahupun salah guna kuasa dalam parti. Tambah kelakar lagi apabila beliau berkata, negara ini mesti ditentukan nasibnya oleh rakyat dan bukannya oleh 222 elit politik dalam Dewan Rakyat. Pemuda berpendirian tegas dan keras. Fenomena pengkhianatan dan pencabulan mandat rakyat tidak boleh lagi dikompromikan. Ashraf berkata demikian semasa berucap di Perhimpunan Agung UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL baru-baru ini. Memang kelakar apabila pemimpin UMNO bercakap mahu menggubal undang-undang pendanaan politik yang menjadi sumber politik wang di negara ini. Menurut laporan Malaysia Kini bertarikh 23 April 2019, portal berita Malaysian Digest menerima bayaran dalam bentuk cek berjumlah RM240,000 daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada 2015, kata Datuk On Hafiz Ghazi. Beliau memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-16 semasa perbicaraan Najib yang berdepan 7 tuduhan berkaitan dana RM42 juta melibatkan SRC International, bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Hafiz memiliki saham portal itu melalui Vital Spire Sdn Berhad juga mengesahkan menerima cek berkenaan daripada Najib pada 30 Januari 2015 untuk melancarkan laman berita yang merangkumi isu politik, hiburan dan sukan. Siapa arah lancarkan portal itu? Soal timbalan pendakwa raya DPP Muhammad Saifuddin Hashim Musaim. Hafiz menjawab, atas arahan Najib. Saya jumpa dia sendiri di Pejabat Perdana Menteri ketika itu. Saya dapat cek daripada dia. Dia tanda tangan cek itu depan saya. Dari mana Najib dapat duit begitu banyak untuk dibahagi-bahagikan kepada pemimpin UMNO dan penyokong-penyokongnya? Dalam perbicaraan di New York, ejen Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat FBI Eric Van Dorn mendedahkan bahawa Low Teck Choo atau Jolo mencuri 1.42 bilion $, iaitu kira-kira 5.98 bilion ringgit daripada 3 transaksi bond yang diatur oleh Goldman Sachs Group Incorporated untuk dana kekayaan Malaysia. Katanya Najib pula mengaut 756 juta $, iaitu kira-kira 3.18 bilion ringgit daripada tawaran bond yang bernilai 6.5 bilion $, kira-kira 27.36 bilion ringgit, lapor The Bloomberg. Perkara ini disahkan oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman dalam keterangan bersumpahnya sebagai saksi pendakwaan ke-10 dalam kes perbicaraan Najib yang didakwa atas 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB, lapor DH Market 15 September 2020. Beliau berkata Najib Razak telah menggunakan sebahagian daripada 3 bilion $, iaitu kira-kira 12.61 bilion ringgit diambil daripada 1MDB yang pada mulanya bertujuan untuk pembangunan Tun Razak Exchange TRX untuk memperoleh tanah di air hitam Pulau Pinang sebagai sebahagian daripada kempen UMNO menjelang pilihan raya umum 2013 PRU13. Semasa keterangan sebelum itu, mahkamah telah mendengar bahawa 3 bilion $, tersebut adalah untuk membiayai
membiayai Abu Dhabi Investment Company ADMIC yang merupakan usaha sama antara 1MDB dan Abar Investment PJS Abu Dhabi. JV itu pada mulanya ditubuhkan untuk 1MDB dan Abar untuk bersama membangunkan TRX. Bagaimanapun, Muhammad Hazim memberitahu mahkamah bahawa dana itu sebaliknya digunakan untuk perbelanjaan pilihan raya UMNO serta membayar balik hutang kepada Standard Chartered yang sebelum ini dipinjam untuk membiayai pelaburan 1MDB di Petro Saudi. Nah, itulah sumber dana yang didapati Najib untuk kegunaan politiknya. Justru apabila tiba-tiba Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bercakap mahu undang-undang pendanaan politik, ia seolah-olah satu dongeng kisah si luncai sahaja. Orang kata, dengar boleh, percaya jangan. Siapakah On Hafiz Ghazi? Beliau ialah Menteri Besar Negeri Johor terbaharu. Bagaimana agaknya UMNO mahu menjuarai undang-undang pendanaan politik apabila dana parti itu sendiri meragukan? Adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan membentangkan rang undang-undang RUU anti lompat parti pada minggu hadapan, iaitu minggu terakhir bagi sesi Parlimen Penggal ini? Demikian soalan Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng kepada Perdana Menteri tentang hal tersebut susulan timbul khabar angin bahawa kerajaan akan menangguhkan pembentangan RUU anti lompat parti. Jika kerajaan tidak berhasrat membawa usul RUU anti lompat parti pada minggu hadapan, sila umumkan segera. Ini bagi memastikan pihak saya dapat membuat rancangan awal bagi memilih Perdana Menteri baharu yang bersungguh-sungguh dan menyokong RUU anti lompat parti ini, katanya dalam satu kenyataan. Lip Eng juga mengingatkan Perdana Menteri bahawa beliau telah berjanji kepada rakyat semasa menandatangani perjanjian memorandum persefahaman MOU dengan Pakatan Harapan untuk membawa RUU anti lompat parti di Parlimen pada sesi penggal ini. Janganlah menjadi Perdana Menteri yang bermuka-muka dengan segala sandiwara di depan TV, para media dan rakyat Malaysia, tegasnya. Majlis Presiden Pakatan Harapan baru-baru ini mengulangi desakan bahawa usul rang undang-undang anti lompat hendaklah disegerakan sebagai pendekatan untuk membanteras rasuah. Majlis Presiden turut menegaskan bahawa rang undang-undang anti lompat parti perlu dibentang dan diluluskan pada mesyuarat Parlimen ini seperti mana yang dijanjikan oleh Perdana Menteri, ujar kenyataan yang dikeluarkan oleh 4 pemimpin Pakatan Harapan yang terdiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng DAP dan Datuk Seri Panglima Medis Tangau UPKO. 4 pemimpin Pakatan Harapan itu menuntut apa yang telah dipersetujui dalam Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai Kerajaan dan Pakatan Harapan pada 13 September 2021 lalu. Bagaimanapun, utusan Malaysia melaporkan bahawa sumber di Jabatan Perdana Menteri menafikan rang undang-undang itu ditolak oleh semua ahli Parlimen Kerajaan kerana pembentangan rang undang-undang itu memerlukan penglibatan dengan semua pihak. Menurut sumber pembentangan, kali pertama rang undang-undang RUU anti lompat parti hanya ditangguhkan ke suatu tempoh masa yang sesuai dan bukannya ditolak secara terus oleh Kabinet. Untuk rekod, usul RUU anti lompat itu dicatatkan sebagai transformasi pentadbiran dalam MOU berkenaan. Perkara 2.1 MOU itu menyatakan rang undang-undang anti lompat dan atau undang-undang yang berkenaan akan dibentang dan dilulus di Parlimen mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan atau mana-mana undang-undang berkaitan. Ia ditegaskan dalam perkara 2.4 bahawa RUU berkenaan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tidak lewat daripada mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen tahun 2022, iaitu sekarang. Pakatan Harapan memandang serius berhubung isu wakil rakyat yang berubah arah selepas memenangi pilihan raya dan mahu ia diselesaikan secara perundangan. Sekaligus ia mengelakkan berulangnya kejadian ahli Parlimen disogok atau diugut supaya melompat. Kononnya UMNO parti yang bermaruah. Justru janganlah berdolak-dalik pula mengenai RUU anti lompat ini jika tidak mahu dilihat takut kepada bersatu yang dipenuhi katak politik. Sedangkan RUU anti lompat ini turut mendapat sokongan padu daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Azalina Osman Said. Bukan rakyat tidak nampak, UMNO juga memelihara katak politik di dalam kolamnya.
Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 9 pegawai dan anggota sebuah agensi penguatkuasa disyaki terbabit sindiket pengedaran dadah bersama seorang nelayan dalam 3 serbuan berasingan di Johor Bahru dan Putrajaya pada 6 hingga 8 Mac lalu. Kesemua 9 penjawat awam yang ditahan itu terdiri daripada pegawai kanan dan anggota pelbagai pangkat berusia antara 33 hingga 49 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN CP Dato' Ayub Khan Maidin PJ berkata, sindiket berkenaan dipercayai mula aktif sejak pertengahan bulan Februari tahun ini. Modus operandi sindiket ini dengan menjual semula 50 kg dadah disyaki sabu yang dirampas dalam satu operasi di perairan Selat Melaka kepada pengedar dadah di utara Semenanjung Malaysia. Dadah yang dirampas oleh sindiket ini adalah dadah yang cuba diseludup oleh satu sindiket yang bergerak aktif di Banting, Selangor untuk pasaran di Dumai, Indonesia, katanya. Menurut beliau, dalam operasi itu, polis turut merampas baki 5.3 kg dadah jenis syabu dianggarkan bernilai RM193,590 yang boleh digunakan oleh 26.8 juta penagih dadah. Turut dirampas pelbagai aset sindiket ini termasuk 4 kenderaan iaitu masing-masing sebuah Honda CR-V, Honda HR-V, Toyota Vios dan Pro 2 Arus serta satu akaun bank bernilai RM5,325.78 dengan nilai keseluruhan sitaan RM195,235.78. Jumlah keseluruhan nilai dadah dan sitaan harta RM388,825.78, katanya. Sitaan harta dilakukan mengikut Akta Dadah Berbahaya _Pelucutakan Harta _1988 dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. PDRM khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ingin menegaskan bahawa kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana pejabat awam daripada mana-mana jabatan yang terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Tegasnya, 2 hari lepas polis menahan 2 lelaki serta merampas dadah dipercayai jenis ganja dan syabu dianggar seberat 478.8 kg bernilai kira-kira 1.53 juta ringgit hasil 2 serbuan di sekitar Kuala Langat dan Klang. Sindiket yang dipercayai baru sahaja aktif bulan ini menyeludup masuk dadah tersebut melalui utara Semenanjung Malaysia, Thailand dengan menggunakan jalan darat. Mereka menyasarkan dadah tersebut bagi pasaran Lembah Klang, kata Ayub Khan. Beliau berkata pihaknya mempercayai ganja yang dirampas tersebut adalah dari Laos. Kalau ikut trendnya, kebiasaannya pada Mac dan Oktober adalah musim menuai ganja. Tetapi sekarang di Laos, aktiviti menuai itu dijalankan sepanjang tahun. Sebab itu kita lihat banyak kebelakangan ini rampasan dibuat oleh JSJN di sempadan utara negara melibatkan dadah jenis ganja, ujarnya. Dalam kes ini juga, polis mengambil tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya _ADB _Pelucutakan Harta 1988 menyita pelbagai aset suspek antaranya kenderaan dan barang kemas yang dianggarkan bernilai RM88,496 menjadikan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM1.62 juta. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 39B ADB 1952 dan kedua-dua suspek kini diremand selama 7 hari bermula semalam hingga 22 Mac bagi membantu siasatan, tegasnya. Mengenai tangkapan 9 penguatkuasa menjual dadah yang dirampas, Ayub Khan berkata pihaknya sedang menyiapkan kertas siasatan berhubung kes tersebut dan sedang mengesan saki baki kalau ada mana-mana lagi penjawat awam yang terlibat. Lapor bernama Tahniah Polis yang Istiqamah dan Amanah. Ingat lagi pendedahan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador pada 18 Mac 2021 dan 22 Mac 2021 tahun lalu yang mendakwa wujud kartel polis yang bersekongkol dengan penjenayah untuk menjatuhkannya. Ingat lagi tak siasatan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC yang menyatakan bahawa kewujudan kartel dalam PDRM tidak dapat ditentusahkan. 9 pegawai kanan dan anggota pelbagai pangkat dikatakan beroperasi sebagai satu sindiket menjual semula dadah yang dirampas. Sindiket pencuri yang berpakaian segak, itulah dia kartel. Kalau anggota EAIC masih tak nampak lagi, letak jawatan. Gantilah dengan rakyat yang istiqamah mempertahankan integriti. Tak perlu orang kenamaan pun sebagai anggota EAIC. Jangan sampai sindiket pencuri berpakaian segak ini menjadi endemik yang terus memalukan negara.
Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak mengaku partinya terbabit dalam langkah syaraton yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Kerajaan tebuk atap atau kerajaan pintu belakang tidak perlu dikaitkan dengan UMNO. Bukan kita yang tebuk atap dan bukan kita yang buka pintu belakang. Sampah sarap begini tidak harus dipalitkan kepada UMNO, katanya semasa menyampaikan ucapan Dasar Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan di Kuala Lumpur hari ini. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata UMNO mempunyai prinsip, maruah dan kekuatan. Tegasnya UMNO tidak boleh diugut dengan tekan butang di sana dan tekan butang di sini dan bukan parti picisan juga seperti itik patah kaki. Astro Awani melaporkan pada 23 Februari 2020 Ahmad Zahid hadir di Hotel Sheraton. Begitu juga Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan beberapa ahli parlimen dari Barisan Nasional serta gabungan Parti Sarawak GPS. Hotel berkenaan pada awalnya merupakan lokasi mesyuarat antara penyokong-penyokong bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Pada lewat petang Ahad, Zahid bersama 5 pemimpin parti politik lain juga menghadap Yang di-Pertuan Agong menurut laporan. Apa yang Zahid sebutkan ketika itu kalau bukan turut sama merancang untuk melakukan kerja menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan menerusi tebuk atap. Setelah berjaya membentuk Kerajaan Tebuk Atap bersama bersatu, PAS dan GPS, UMNO jatuhkan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang parti itu terima dalam langkah syaraton tersebut. Presiden PAS pula mendedahkan kerjasama politik antara parti itu dengan bersatu sudah terjalin sejak sebelum kewujudan Muafakat Nasional lagi bagi menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Perbincangan untuk mengambil alih kerajaan pada masa itu adalah antara PAS dan bersatu sebelum langkah syaraton lagi. Selepas kita buat kerjasama, baru UMNO datang. Bermula dengan Datuk Seri Muhammad Hassan dan kemudian Presidennya ajak bersama dalam Muafakat Nasional tetapi hanya PAS UMNO sahaja. Tetapi kita tidak setuju kerana mesti melibatkan 3 parti Melayu terbesar. Malah bersatu, PAS dan UMNO sudah tanda tangan tetapi Presiden UMNO lupa tentang tanda tangannya, kata Hadi seperti dipetik utusan online 25 Februari 2022. Piagam Muafakat Nasional UMNO dan PAS dimeterai pada 14 September 2019, manakala Kerajaan Pakatan Harapan pula dijatuhkan menerusi langkah syaraton pada 23 Februari 2020. Kini Zahid menafikan terbabit dengan tindakan tebuk atap. UMNO dan Barisan Nasional bukan gila kuasa seperti dakwaan mereka. Tabur wang sana sini untuk kekalkan penguasaan dalam kerajaan. Rakyat bukan buta dan pekak yang boleh diperdaya dengan mudah. Itu tanda mereka yang sebenarnya gila kuasa, kata Zahid. Kenyataan itu dipercayai ditujukan kepada Presiden Bersatu merangkap pengerusi Perikatan Nasional. Di sebalik itu, kalau tidak kerana sokongan UMNO, tidak mungkin apa yang didakwa Zahid sebagai tabur wang sana sini itu akan berjaya mencapai matlamatnya. Hakikatnya, ahli Parlimen UMNO dengan gembira menerima pelantikan sebagai Menteri dan Timbalan Menteri dalam Kerajaan Tebuk Atap Mahyadin. Pada 16 Mac iaitu 2 hari lepas, ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, keabsahan kerajaan sekarang terus dipersoal. Kita tidak menang dalam PRU lalu. Kita hanya menguasai kerajaan melalui percaturan politik. Kenyataan Muhammad itu bercanggah dengan ucapan Zahid yang kononnya tidak terbabit dengan kerja tebuk atap atau pintu belakang. Muhammad menggunakan istilah percaturan politik untuk melembutkan perbuatan tebuk atap atau pintu belakang sedangkan matlamat dan hasilnya adalah sama. Kayu bengkok, masakan lurus bayangannya. Benar, rakyat bukan buta dan pekak yang boleh diperdaya dengan mudah. Ini kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan.
Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.